Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita masih lagi memberi kita ruang untuk bernafas dengan baik. Kemudian diberikan kelapangan masa dan segala macam nikmat yang tidak terhitung. Orang kata nikmat yang paling besar itu ialah nikmat harta. Tetapi ramai orang kata pada hari ini nikmat harta bukanlah yang paling besar, tetapi nikmat sihat, nikmat bernafas dengan mudah ke mana ramai kawan-kawan kita, ramai orang yang diuji susah bernafas hari ini, tercungap-cungap. Maka ketahuilah kita sedang diberi rezeki yang tidak terhitung. Jadi mudah-mudahan nikmat yang Allah beri kepada kita ni, kita dapat manfaatkan pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Ya, jadi di antara Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ajah, apa khabar? Nak cakap sikit Ustaz, sihat. Boleh. Ustaz, minta maaf, saya minta izin semua ya, nak cakap sikit. Saya tiap-tiap kali bila tengok muka Ustaz ni, saya tak boleh terlepas nak teringatkan arwah Ustaz Aziz. Jadi Ustaz ni pelapis Ustaz Aziz. Jadi kami harap kami dapatlah berkongsi ilmu dengan Ustaz hingga ke hayat kami. Ustaz jangan pergi mana-mana tau, terus bimbing kami ya. Terima kasih Ustaz. Jangan buat ayat sedih macam tu. Nanti ada yang teriak. Saya sebenarnya sedaya upaya. Yalah, benda yang dah pergi kan, kita kena redha. Kadang-kadang teringat juga. Tapi apa orang panggil? Saya secara peribadi memang saya seminggu tu saya rasa macam badan pun tak sedap. Macam ada benda tak lepas. Ya, apa yang panggil? Senak di dada tu macam tak lepas. Tapi ialah apa yang telah pergi tu mudah-mudahan redha. Dan sebenarnya kita kena berusaha untuk tidak orang panggil memperbaharui kesedihan. Kena redha. Sebab bukannya habis umur tu. Maksudnya bukannya habis kehidupan tu kan. Baliknya sebenarnya baru bermula kehidupan yang sebenar. Kita ni je yang belum hidup lagi sebenarnya. Mudah-mudahan Allah mengakhiri hayat kita dengan baiklah insya-Allah. Okey. Sebenarnya tafsir ni adalah satu kesinambungan daripada apabila kita dah belajar membaca, kita dah ada sedikit sebanyak asas tentang tadabbur. Jadi tafsir ni ialah orang panggil level yang seterusnya. Ada orang dimulakan dengan tafsir baru tadabbur. Sebab tadabbur tu ialah natijah daripada tafsir ataupun kesimpulan daripada tafsir. Tetapi memandangkan tadabbur ni adalah sesuatu yang diperlukan oleh semua orang dan tafsir ni bukan semua wajib. Sebahagian saja yang diwajibkan. Dan apa yang kita cuba kongsi ni adalah sebahagian daripada ringkasan saja supaya jadi satu kita panggil panduan untuk kita agar tidak salah faham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Okey, kita masuk Ustaz, ya. Ustaz boleh terang secara ringkas beza tadabbur dengan tafsir tu. Saya itu Ustaz ada sebut tapi saya tak pernah ingat dah. Apa itu tadabbur, apa itu tafsir sebenarnya? Okey. Tadabbur sebagaimana yang kita dah lalui pada buku ataupun kitab yang sebelum ini. Tadabbur ialah satu term istilah yang diguna pakai untuk nak menunjukkan kepada
kepada satu perbuatan untuk kita ataupun satu dipanggil seorang itu merenung ataupun cuba untuk mengamalkan ayat, suatu kandungan ayat yang boleh difahami dengan jelas tanpa ada tafsiran yang panjang. Maksudnya ayat tu memang clear lah. Boleh untuk seseorang itu memahaminya. Walau hatta dia seorang yang tidak mempunyai pengetahuan agama pun. Maksudnya dia baca dan dia baca sedikit terjemahan, tu dia boleh mengambil pengajaran daripada ayat tersebut. Tetapi tafsir pula ialah untuk memastikan seseorang itu dia memahami ayat tu dengan betul. Ada ayat-ayat yang dia sebenarnya mempunyai maksud yang lebih dalam lagi. Kalau tadabbur ni dia macam surface saja, macam permukaan. Tetapi apabila kita katakan tafsir, kita akan masuk menyalam ke bawah lagi untuk melihat konteks sebenar ayat tersebut, melihat apa lagi yang terkandung, apa lagi sebenar maksud yang terkandung di dalam sesuatu ayat. Begitu juga dengan penggunaan huruf. Kenapa digunakan huruf ba contoh, kenapa digunakan huruf sekian, kenapa ala, kenapa bukan fi. Maksudnya dia ke dalam lagi. Adapun tadabbur tadi, dia surface saja. Orang panggil seseorang itu memahaminya secara yang terzahir pada ayat tersebut. Okey, itu secara ringkas lah, secara ringkas. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Jadi kesimpulan dia, kalau kita belajar tajwid yang sebagaimana yang diajar oleh Ustaz Abdul Aziz, tajwid tu kita gunakan untuk apa? Untuk memastikan bacaan Quran kita betul. Tafsir pula apa? Untuk memastikan pemahaman ayat itu betul. Okey. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, mustaqim. Saya terjemahkan lurus lah. Majoriti qurra, majoriti ahli Al-Quran di kalangan ulama qiraat membaca dengan sad, ihdinas sirat. Sirat. Ada riwayat lain daripada ulama qiraat yang lain membacanya dengan sin dan zai. Ihdinas sirat, ihdinas zirat. Ini sirat, ini zirat. Selepas puji-pujian kepada yang diminta, maka barulah meminta hajat yang diingini. Okey, ayat surah Fatihah ni kan kita selalu ataupun yang kita sebutkan bahawa kalau kita nak berdoa, kita akan mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, inilah sebenarnya isyarat yang diberikan secara jelas sesuatu permintaan yang kita nak mohon daripada Allah, kita akan ataupun kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita mohon tu, Iyyaka na'budu, masih lagi kita memuji Allah, wa iyyaka nasta'in. Kita mohon. Dan seterusnya pada ayat ini. Sama aja kalau kita nak minta apa daripada manusia pun macam tu juga kan. Sama ada daripada bos ke, anak-anak minta kat mak ayah, macam tu juga kan. Ataupun isteri minta kat suami, mesti puji-puji dulu, abang yang cari yang handsome lah. Kan. Padahal abang tu sama je macam malam juga, jerawat banyak kan. Tapi boleh kak Ustaz kalau pujian dia tu tak ikhlas sebab dia nak sesuatu, dia kata abang tu handsome sedangkan abang tu tak handsome pun. Boleh kak Ustaz? Tak ikhlas dah tu. Tak apalah, janji dapat.
Ha, Ustaz, boleh saya tanya sikit tak? Maaf ya, boleh, saya banyak tanya pula. boleh, boleh. Kalau kita nak mula doa, kalau kita mula dengan pujian kepada Allah seperti ni Ustaz. Hmm. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah, Pengampun, dan dengan kepujian yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Lepas tu kita mula doa kita. Boleh tak Ustaz? Ya, betul, betul. Macam tu lah. Tak kisah macam mana pun kita puji. Ikutlah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, boleh. Dan sebagaimana yang kita telah bincang sebelum ni pun, tentang kalau kita puji Allah itu bertepatan dengan apa yang kita nak. Contoh kita nak sihat, so kita doa Allahumma ya anta syafi. Kalau apa? Kita doa Allah ni kan. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi kan. Kalau kita doa nak kesembuhan, kita puji Allah, sesungguhnya Allah itulah yang Maha menyembuh. Wahai yang Maha menyembuh, maka kau sembuhkanlah sakit aku. Contoh. Wahai yang Maha memberi rezeki, kau berikan kami rezeki. Maksudnya kita puji tu bersesuaian dengan apa yang kita minta. Okey. So macam itulah. Begitu surah Al-Fatihah tu dia adalah memberi isyarat yang jelas lah. Ustaz, kalau kita mohon perlindungan dengan Allah macam ni boleh tak Ustaz? Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu hingga akhir hayat aku daripada segala perkara yang memudaratkan aku, zahir dan batin, lahir dan batin, dari segala penyakit-penyakit dan gangguan makhluk-makhluk halus dan lain-lain. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tak ada masalah ayat tu. Memang semua permintaan yang Haji Shanum sebut tu semua memang bersesuaian, tak boleh minta dengan orang lain tu. Itu memang semua khusus permintaan tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu. Okey, di sini ada juga beberapa cara-cara, maksudnya kita punya macam etika lah, etika permohonan. Ataupun kita garis panduan untuk kita memohon. Yang pertama, menyatakan kepada peminta dan keperluan. Maksudnya kita nyatakan keperluan kita. Kalau kat sini contoh doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau turunkan kepadaku. Fakir kat situ, sangat berhajat. Maksudnya kita nyatakan keadaan kita. Ya Allah, hamba-Mu ni hamba yang lemah. Kau tolonglah hamba-Mu ini untuk mencari rezeki, untuk sekian-sekian. Maksudnya kita nyatakan keadaan diri kita dan keperluan kita. Yang kedua, didahulukan dengan menyebut dan memuji sifat yang diminta. Ni lah kita sebut tadi. Contohnya doa Nabi Nuh surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita puji dahulu Allah, kita sebut sifat-sifat dia, kemudian barulah kita nyatakan tentang perihal keadaan diri kita. Boleh juga macam tu. Okey. Kalau dalam ayat ni ada ihdinas siratal mustaqim. Ihdina maksudnya berilah, tunjukilah kami, beri kami petunjuk. Beri kami petunjuk, hidayat maksudnya hidayat. Kita kena faham hidayat ni dia ada dua jenis hidayat. Yang pertama hidayat al-irsyad. Hidayat al-irsyad ni maksud dia ialah kita tunjukkan jalan yang betul. Ataupun kita minta Allah tunjukkan jalan yang betul. Kita tak ikut lagi, tetapi kita nak tahu mana yang betul. Maka kita minta ke Allah. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dalilnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya Nabi SAW ni dia baginda dia menunjukkan jalan yang lurus, memberikan hidayat. Hidayat kat sini apa? Hidayat irsyad, maksudnya menunjukkan mana jalan yang betul. Okey, sekarang kita dah tahu jalan yang betul. Okey, ini jalan yang betul. Setelah ada hujah, kita dah tahu hujah dia, inilah jalan dia, inilah kebenaran.
Okey. Masuk step yang kedua. Maksudnya selepas kita tahu kebenaran, masuk step yang kedua iaitu adakah kita akan ikut kebenaran tu? Kita dah tahu, kita ikut ke tak? Maka ini yang dipanggil hidayah atau fiqh. Hidayat atau fiqh. Maksudnya kalau kita ikut jalan itu ataupun kita buat kebenaran yang telah kita tahu tu, maka itu yang dimaksudkan hidayat atau fiqh. Iaitu kita direzekikan untuk buat benda tu. Inilah dia hidayat yang tidak ada manusia yang boleh bagi kepada manusia yang lain, hatta Nabi SAW kepada orang yang dia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad SAW tidak boleh memberi hidayat kepada orang yang kamu suka. Kalau hidayat irsyad ni maksudnya kita tunjuk ke orang jalan yang betul, maka yang ini dimiliki oleh semua orang. Kalau kita tahu satu benda yang betul, ataupun kita tahu benda tu salah, kita tegah orang daripada buat, ini dipanggil hidayatul irsyad. Kita memberi panduan. Tetapi dia ikut ataupun tidak itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ustaz. Ya. Sebab tu Ustaz, kalau kita boleh buat apa pun yang baik lah Ustaz, apa yang baik pun, apa yang kita boleh buat yang baik, kita mesti faham bahawa kebaikan yang kita buat tu sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita mestilah kita sebut, kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih Allah memberi aku kemampuan untuk melakukannya. Ini saya rasa penting supaya nak mengelak kita daripada merasa riak bahawa kita boleh buat kerana kemampuan kita, bukan dengan izin Allah. Betul ke Ustaz? Betul sangat. Itulah dia kesimpulan kefahaman yang saya nak maksudkan daripada dua jenis hidayat ni. Telah disimpulkan oleh Haji Syahnum. Terima kasih, jazakillahu khairan. Iaitu contoh semalam puasa Ashura. Tahu dah. Kita baca hadis yang Allah ampunkan dosa setahun bagi mereka yang berpuasa. Itu hidayah irsyad. Maksudnya kita tahu kebenaran tu. Tetapi buat ataupun tidak itu ialah hidayat Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah. Kiranya kita diberi taufik, maka kita pun buat. Bagaimana Haji Syahnum sebut tadi, adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hidayat dalam surah Al-Fatihah merangkumi permintaan kedua-dua hidayat. Maksudnya bila kita mohon ihdinas siratal mustaqim tu, kita minta dua-dua hidayat. Iaitulah kita minta petunjuk daripada Allah, dan petunjuk yang Allah beri itu kita dapat buat. Saya ada dengar ada voice message yang Ustaz Aziz beri tu. Allahumma arinal haqqa haqqan. Yang itu memang doa yang sangat banyak diamalkan oleh orang-orang bijak pandai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan rezekikan kami untuk mengikuti kebenaran itu. Itu kadang ataupun ada kebenaran yang telah jelas tetapi kita tidak direzekikan untuk ikut. Maka di situ ada hidayah irsyad tetapi tidak ada hidayah taufik, tak dapat hidayah taufik. Jadi suratul Fatihah ni, ihdinas siratal mustaqim ni, kita minta kedua-dua hidayah. Faham Iaitulah hidayat irsyad dan hidayat taufik. Tapi kalau yang pemain badminton tu terbalik, taufik hidayat. Okey. Jalan yang lurus, as-siratal mustaqim tu, ihdinas siratal mustaqim, maksud dia jalan yang jelas, yang tidak ada simpang siurnya. Kebenaran yang jelas, agama itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim tu ialah petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dia ada banyak tafsiran tapi menjurus kepada makna yang berhampiran. Ada yang kata petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ada kata Islam,
Ada kata Al-Quran itu sendiri yang dimasukkan dengan jalan yang lurus. Semua membawa kepada makna yang berdekatan lah. Islam, Al-Quran, Sunnah. So kejelasan agama itu kita memang nampak murah, bukan nampak, astagfirullah. Kita memang nampak macam biasa sebab kita telah Islam sejak kecil. Tetapi kalau yang baru mendapat hidayat, yang kembali memeluk Islam ataupun dia beragama lain, kemudian dia diberi hidayat, menerima Islam, maka di sana dah nampak betapa manisnya jalan yang jelas itu. Islam yang tidak ada tolok ganti tu. Kalau kita baca dalam Quran tu, kita tengok tentang bagaimana keadaan golongan Nasara, golongan Nasrani, Kristian yang mendakwa Tuhan 3 dalam 1 dan sebagainya. Kemudian ketika kita membaca ayat-ayat yang sedemikian, maka kita akan merasakan betapa bertuahnya kita apabila diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayat. Okey, maksud secara dengan lebih terperinci ihdinas siratal mustaqim, berilah kami taufik di atas apa yang telah engkau redha dan engkau beri taufik bagi mereka dari kalangan hamba engkau yang engkau redha dan beri taufik. Belik ayat sikit. Maksud dia, ada satu kaum, ada satu golongan yang Allah telah redha dan Allah telah beri taufik kepada mereka untuk beramal, untuk beriman. Maka kita doa untuk Allah bagi juga kepada kita taufik sebagaimana Allah beri kepada kumpulan ini taufik. Itu maksudnya. Kenapa orang mukmin meminta hidayat setiap kali solat sedangkan mereka telah berada di atas hidayat? Kita kan telah berada di atas jalan Islam. Tetapi kenapa kita sentiasa meminta, masih lagi meminta hidayat? Jawapan dia ialah firman Allah surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, berimanlah dengan Allah, Rasulnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya Allah suruh beriman kepada orang beriman. Ayat ni ditujukan kepada orang beriman supaya mereka beriman. Jadi maksud doa minta hidayat ni ialah, wahai Tuhan, tetapkan kami di atas jalan ini dan jangan kau pesong kami daripadanya. Itu maksud dia. Iaitulah kita minta sentiasa berterusan untuk Allah beri kita hidayat. Yang dimaksudkan tu, sentiasa ditunjukkan kebenaran dan sentiasa diberi taufik untuk kita buat. Diberi izin untuk kita buat kebaikan yang kita tahu. Kebenaran yang kita tahu. Habis. Faham? Kemudian, sebelum masuk fiqh, saya terlupa lama dah, Hajar Rahmah dia ada tanya soalan kat dalam WhatsApp tapi saya terlupa nak jawab. So terus terangkan kat dalam kelas. Tapi baru hari ni ingat, dah lama dah. Jadi saya minta maaf sangat-sangat. Hajar Rahmah Ustaz, saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Macam doa katanya doa nabi-nabi dalam Al-Quran tu lebih afdal orang kata dibaca. Macam mana nak tanya soalan tu? Maksudnya kalau kita nak berdoa tu kita guna doa-doa nabi dalam Al-Quran tu. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Macam mana tu Ustaz? Betul. Okey. Betul pemahaman tu. Doa-doa yang terbaik ialah doa-doa yang datang daripada Al-Quran, kemudian yang datang daripada hadis-hadis Nabi. Maksudnya doa-doa yang dibaca oleh para anbiya, kemudian doa-doa yang diajar oleh Nabi. Maka kita usahalah sikit-sikit kita hafal dalam dia punya teks dalam bahasa Arab. Kalau tak hafal pun boleh kita baca yang terjemahan dia pun boleh. Tetapi sememangnya tidak ada keraguan lagi, memang doa yang datang daripada Quran dan daripada hadis Nabi adalah yang paling terbaik untuk kita baca. Cepat makbul lah maksudnya. Tak, maksudnya doa-doa itu lebih dipanggil lebih menyeluruh. Doa-doa yang pendek, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Doa tu very simple dan very apa orang panggil, memang sangat-sangat pendek, tetapi dia pendek tetapi dia merangkumi banyak permintaan di dalam tu. Ya Allah berikan kebaikan dunia. Banyak tu. Kesihatan ke dan segala macam kebaikan keduniaan kan. Semua masuk. Jadi dia memang ringkas tetapi dia memang adalah doa yang orang panggil apa? Menyeluruh. Menyeluruh. Okey. Okey. Betul. Adapun soalan soalan Hajar Rahmah. Dia Hajar Rahmah dia tanya tentang surah Al-Lail ayat 5 dan 18. Faman fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan juga ayat yang ke-18 ayat yang ke-18 apa? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Fa amma man a'ta wattaqa, iaitulah mereka yang memberi memberi ataupun seseorang yang memberi apa yang diperintahkan ke atas dia daripada ibadat harta, seperti zakat, seperti kafarah, seperti nafkah kepada keluarga, seperti sedekah sunat, sedekah-sedekah yang sunat, dan apa sahaja ibadat harta. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang memberikan apa sahaja daripada ibadat badan, seperti solat, seperti puasa. Maksud dia fa'amma man a'ta, iaitulah mereka sifat ahli syurga ni. Fa'amma man a'ta, iaitulah mereka yang mengeluarkan ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan bagi dirinya di sudut ibadat harta ataupun ibadat badan. Adapun ayat yang ke-18, allazi yu'ti malahu yatazakka, iaitulah dengan jelas Allah memerintahkan tentang pengeluaran ibadat yang berkaitan dengan harta. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Cuma menariknya di sini apabila Allah kata mereka yang memberikan hartanya yatazakka, untuk menyucikan dirinya. Dengan arti kata lain, seseorang itu dia mesti menunaikan segala macam kewajipan harta dia sebelum dia menunaikan apa-apa yang sunat berkaitan dengan harta dia. Itu baru dimasukkan dengan tazkiyah yang tepat. Maksud penyucian harta yang betul. Iaitu seseorang itu dia mengeluarkan harta dia pada hal yang wajib bagi dikeluarkan. Maksud dia di sini apa? Zakat lah. Zakat. Kemudian zakat, hutang, kafarah, jika ada, maka ini yang wajib. Kafarah, dam dan sebagainya kan. Okey. Setelah dia menyelesaikan kewajipan dia dari sudut yang wajib itu, maka barulah dia mengeluarkan daripada infak yang sunat. Jadi kesimpulannya, kalau yang pertama, ayat yang kelima tadi, dia lebih umum ayatnya berkaitan dengan mereka yang memberikan, yakni memberikan segala macam yang wajib ke atas diri dia dari sudut harta maupun tenaga. Dan yang kedua, lebih khusus kepada harta. Okey. Seterusnya kita masuk fiqh. Untuk soalan yang fiqh minggu lepas ada satu soalan yang saya tak jawab, iaitulah seorang yang istihadah, dia kalau dia nak solat sunat selepas daripada solat wajib tu, dia kena ambil wuduk tak? So saya dah semak, so adalah menjadi satu kesepakatan di sisi para ulama
bahawa mereka yang istihadhah mereka boleh melakukan solat yang wajib bagi waktu tersebut dan apa-apa sahaja solat sunat yang berada di antara di dalam waktu tersebut. Maksudnya apa sahaja amalan sunat yang dia nak lakukan menggunakan wuduk yang sama itu boleh. Maksudnya dibenarkan tanpa ada Terima kasih Ustaz. perselisihan di kalangan ulama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, kita masuk kepada muka surat 9. Sebelum kita masuk, sebagai mukaddimah, sebagaimana saya sebut tadi, kalau kita belajar tajwid, mudah-mudahan Allah menjadikan tu sebagai satu amal yang berterusan, jariah. Jariah tu maksudnya berterusan kan, yang mengalir bagi guru kita. Ketika mana kita membaca Al-Quran dengan betul, maka di sana ada jasa guru-guru yang mengajar kita. Jadi tajwid fungsi adalah untuk kita membetulkan bacaan. Tafsir adalah untuk kita memahami sesuatu ayat itu dengan betul. Fiqh untuk memastikan amalan kita itu betul bertepatan dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasul. Itu tujuan sesuatu ilmu itu kita pelajari. Cuma dia, kalau macam dalam tajwid, dia tak ada macam beza banyak. Tafsir pun tak banyak beza. Perbezaan dia tu kita panggil perbezaan yang saling melengkap. Ataupun dia panggil khilaf tanawu. Ada kepelbagaian yang tidak ada percanggahan. Tetapi kalau dalam fiqh ni, dia ada percanggahan banyak kan. Kadang-kadang orang pening. Yang mana satu sebenarnya yang betul. Kadang-kadang orang pening. Jadi, di antara yang ataupun alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan fiqh ni adalah satu ilmu yang banyak perbezaan dia. Antara yang dijawab oleh orang bijak pandai mengatakan bahawa kerana ini adalah satu ujian daripada Allah supaya kita berusaha untuk mencari, sengaja Allah biarkan begitu supaya kita dapat lebih banyak pahala ketika mana kita berusaha untuk mencari mana satu yang paling dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maksudnya itulah kurang. Dan fiqh ini, untuk kita tahu kenapa dia banyak perbezaan, ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali dan lain-lain mazhab. Kita kena faham mazhab-mazhab ataupun hukum hakam yang kita dapat dalam fiqh ni, dia dipanggil produk akhir. Maksudnya produk yang telah boleh terus digunakan. Tetapi kenapa dia berbeza di antara produk mazhab ni dengan mazhab yang lain? Maksudnya yang ni kata hukum dia sunat, yang ni kata wajib, yang ni kata haram, yang ni kata harus. So kenapa jadi berbeza macam tu? Dia kalau kita nak senang faham, macam ada dua orang tukang masak, dia ada bahan-bahan masakan yang sama, tetapi masakan yang dihidangkan kepada kita berbeza di antara dua tadi. Bergantung kepada skill dan kemahiran tukang masak yang berbeza tu, dua orang tu. Jadi begitu juga fiqh ini, dia ada banyak mazhab, dia punya bahan-bahan dia untuk nak menghasilkan hukum itu sama. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada perkataan sahabat dan dalil-dalil lain. Mereka memahami dengan cara yang berbeza, tetapi dengan disiplin yang sama. Cuma maksudnya contohnya kalau tukang masak tadi, dua-dua belajar daripada guru yang sama. Contoh, gurunya sama, dua-dua tu. Tetapi akhirnya mereka menjadi orang yang berbeza. Masakan mereka berbeza juga. Samalah macam fiqh juga. Disiplin ada. Maksudnya mereka, kalau tukang masak tu dia memang ada skill. Bukannya apa macam saya lah. Masak campak-campak, tak ada bahan ni berapa gram, tak ada. Tak ada. Orang panggil tak ada
indikator kan tak. Tapi kalau tukang masak betul dia ada kan, dia ada. Ustaz, Ya. katanya mazhab-mazhab ni tempat lain-lain. Ada yang kata tempat lain-lain. So makanan pun lain-lain lah. Macam tu. Ah, boleh Maliki juga. dia macam Asia Barat sikit. Imam Syafi'i dia ke Asia sikit. Ada tak Ah, macam tu? ada juga, tapi itu tak banyak sangat mempengaruhi kerana yang banyak mempengaruhi adalah cara faham itu sendiri dan bahan-bahan ataupun dalil yang ada di sisi mereka itu sendiri yang sebenarnya lebih banyak mempengaruhi hukum yang dikeluarkan. Tak apalah, secara ringkas, sebab itulah untuk tak seseorang itu rasa pening. Kita belajar tajwid tak pening kan? Itulah hukum dia. Kita panggil apa? Ma'arid li sukun, takkan ada beza lah. Itu je hukum dia, ma'arid li sukun. Kan, tak pening. Tapi kalau fiqah ni ada, yang ni kata sunat, ini kata tak sunat kan. Jadi sebagai kita panggil, ini adalah apabila kita belajar buku dalam mazhab Syafi'i ni, maka sebenarnya kita telah satu step ke hadapan sebenarnya berbanding orang biasa yang sebenarnya dia pun tak belajar sebenarnya secara terperinci fiqh berdasarkan mazhab. Yang ini sebenarnya kita sedang cuba untuk memahami satu metod, satu manhaj, satu daripada banyak mazhab yang ada di dalam Islam. Jadi dia adalah step yang kedua ataupun step yang seorang daripada orang awam dia menjadi next, iaitulah dia melazimi sesuatu mazhab. Tetapi boleh juga kalau tak nak pun terikat dengan mazhab ni, maksudnya kekal sebagai orang awam pun boleh. Maksudnya dia mengikut fatwa yang dikeluarkan ataupun fatwa yang diberikan oleh guru dia. Contoh kalau ibu-ibu ataupun puan-puan belajar dengan ustazah sekian, kemudian dia bagi tahu hukum dia sekian, kemudian ikut sahaja dia pun boleh. Okey, itu secara ringkas. Muka surat ke-9, istinja membersihkan kotoran wajib dilakukan selepas membuang air kecil ataupun besar. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal gha'iti, iaitulah istinja itu ialah kita membersihkan kotoran daripada air kencing ataupun buang air besar. Hukum istinja apa? Hukum istinja di situ sebut secara jelas wajib. Iaitulah ini dimaksudkan dengan izalatun najasah, membersih atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Wal afdal, dan cari istinja yang afdal, yang utama adalah beristinja dengan menggunakan batu kemudian diikuti dengan air. Maksudnya kita menggunakan objek, sesuatu objek yang kesat kemudian diikuti dengan air. Bukanlah semestinya batu. Kalau hari ini tisu lah. Maksudnya kalau kita ada tisu, maka yang pertama disucikan dengan tisu dahulu, kemudian baru diikuti dengan air. Wa yajuzu an yaktasira 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin. Kemudian boleh beristinja, maksudnya harus beristinja dengan hanya menggunakan air ataupun 3 batu yang dapat membersihkan tempat keluar najis. Maksudnya salah satu, sama ada menggunakan air ataupun menggunakan batu. Kemudian sekiranya ingin menggunakan satu sahaja, beristinja dengan air itu lebih utama. So yang terbaik, yang pertama dengan suatu objek dan diikuti dengan air, objek yang kesat. Yang kedua adalah satu, dan yang utama ialah
air. So sebenarnya kalau yang diamalkan oleh kawan-kawan Cina kita kan, itu sebenarnya salah satu daripada cara yang diharuskan. Ustaz, bangsa Cina dia memang lap dengan tisu. Dengan tisu aja, dia tak tulis dengan air pun, dia stop dengan tisu aja. Maksudnya dia haruslah macam kita sebut tadi, yang afdal air dengan objek kesat dengan air. Kemudian kalau nak pilih salah satu, yang afdal ialah air, tetapi boleh sahaja dengan objek kesat semata-mata tanpa air. Maksudnya kalaupun seorang Cina tu dia dah masuk Islam lah, dia masih lagi kekal dengan hanya menggunakan tisu, boleh lah, tak ada masalah, sah je dia punya cara dia bersuci tu. Itu dari sudut fiqh. Dari sudut maksudnya tasawufnya ialah di sana kita panggil apa, ada keringanan ataupun kita panggil istinja ni tanpa mengira apa sahaja alat ataupun bahan yang kita gunakan untuk bersuci, maka dia selagi mana najis itu boleh dihilangkan, kesan najis itu boleh dihilangkan, maka dia hilang, maka dia sah istinja tersebut. Okey. Orang yang beristinja di tempat lapang seharusnya menjauhi daripada menghadap kiblat dan membelakanginya. Dia tulis kat sini seharusnya, tapi sebenarnya tak boleh. Kalau kita di kawasan lapang, kalau kat sini dia guna perkataan sahra. Sahra ni padang pasir, maksudnya tanah lapang. Kalau kita berada di kawasan yang tidak mempunyai bangunan, sama ada di tanah lapang, contoh di tanah lapang, maka kita tidak boleh menghadap kepada kiblat dan membelakangkan kiblat. Yang ini ada hadis yang jelas, Nabi SAW larang daripada seseorang itu menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat sekiranya berada di tanah lapang. Adapun sekiranya di dalam bangunan mempunyai dinding, maka di sana ada perbezaan pendapat. Secara umum harus, tetapi lebih baik untuk tidak kita menghadap kiblat atau belakang ke kiblat walaupun berada di dalam bangunan, khususnya jika membuang air besar. Khususnya jika membuang air besar. Kalau kita perasan, kalau rumah-rumah orang lama, mereka menitik beratkan benda ni untuk memastikan tandas tu dia tidak menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Tapi kalau memang tandas kita dah menghadap kiblat, tak payahlah mengering, lagi tergolek pula kan. Wa yajtanibul baula wal ghaiti fil ma'ir raqid wa tahta asy-syajarati al-muthmirati wa fit tariq wa dhilli wa thuqbi wa la yatakallamu 'ala al-bauli wal ghaiti wa la yastaqbilu asy-syamsa wal qamar wa la yastadbiruhuma. Dia perlu menjauhi daripada membuang air kecil dan air besar di tempat air bergenang. Maksudnya air yang tidak mengalir. Yang ini ada juga larangan yang jelas daripada Nabi SAW. Secara jelasnya kita boleh faham larangan ini dengan jelas. Tujuan dia ataupun sebab larangan ini ialah kerana ia merosakkan air. Merosakkan air. Air itu tak mengalir, terbuang kat dalam tu. Ada seorang nurse ni, ini kisah betul ni. Dia pergi program macam outreach lah. Dia pergi ke kampung asli.
Lepas tu dia sakit perut, tak tahan sangat. Dia pun pergi buah, dia ajak kawan dia apa? Kepung dia dengan kain, kemudian dia buang air. Di air yang tenang. Air yang tenang. Kemudian nak dijadikan cerita, balik tu memang dia diganggu. Dia memang diganggu oleh makhluk halus. Boleh jadi tempat yang dibuang tu ialah tempat bermainnya saudara kita dari kalangan jin. Jadi dia balas macam ni ya. Ialah orang, contoh orang apa, kalau kita di rumah kita tu, kalau ada orang buang sampah ke, marah kita kan, sama je. Betul lah. So, air yang bertakung, elakkan daripada kita buang air di situ. Ditegah oleh Nabi SAW. Kemudian di bawah pokok yang berbuah. Di bawah pokok yang berbuah pun tak boleh. Maksudnya di bawah pokok yang berbuah, pokok-pokok buahan, contohnya seorang tu dia ada kebun, kemudian tak tahan nak buang air, dia buang air kat bawah pokok. Tak boleh. Bawah pokok buah. Kemudian di jalanan, masuk jalan, kalau kita tengok dokumentari di India ataupun Bangladesh kan, yang depa kencing, siapa pergi China, pernah pergi China, kalau tak silap lebih kurang kan, depa kencing dekat dinding-dinding kat jalan. Kat sini kalau kadang-kadang dekat highway pun ada juga Ustaz. Orang berhenti kat tepi tu. Dekat emergency lane tu. Oh, okey, itu tak apa, bukan tak apalah, itu maksudnya yang itu dia land smart kan, bukan dia terang-terang. Tapi itulah kat situ pun mungkin ada penempatan makhluk-makhluk halus juga kan Ustaz? Kan? Secara dia tersiram ke rumah makhluk halus tu. Secara jelas, secara apa panggil? Secara yang zahirnya tak ada lah. Melainkan air bertakung tu memang ada jelas tak ada doa kan yang boleh melindungi kita. Kadang nak buang air kecil ni bukan saja air besar, kecemasan sangat. Tak dapat nak dielak, dah itu aja tempat yang ada. Ada tak doa sebagai pelindung supaya bila kita melakukan juga hajat kita tu, kita terlindung daripada benda-benda yang tidak elok tu? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Baca tu je lah. Baca tu, kemudian kalau kita perlu cari tempat yang sesuai, yang tersorok, yang bukan air yang bertakung. Maka pada asalnya tak ada masalah. Selagi mana dia tidak menjadi laluan orang. Kalau kat highway tu, kita buang, maksud dia tak bagi buang kat jalan tu, maksudnya tu laluan orang. Maksudnya orang lalu lalang kat situ. Itu Ustaz, yang doa Ustaz bagi tu Alhamdulillah lah. Jadi bolehlah diamalkan kalau kita cemas sangat. Sebab kadang kita tak ada pilihan. Kadang highway tu saya tak pernah alami lah. Kadang highway tu punya jauhnya baru nak jumpa petrol pump ke apa-apa, jauh nak hutan kan. Kalau kita balik utara tu kadang tak ada tempat, langsung nak berhenti kencing kan. Itu bukan utara, timur. So sekarang ni kita ada doa tu kita amalkan. Orang dulu-dulu dia ajak kita mohon izin lah tok nenek lah apa kan Ustaz? Oh, yang itu memang satu yang sangat kesalahan. Kalau kita cakap tok nenek tumpang kencing, baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Okey. Kemudian tempat orang berteduh, maksudnya kalau contoh pokok ataupun gazebo ataupun pondok wakaf, tempat-tempat orang berteduh, maka elakkan daripada buang air di situ. Kalau di sini buang air saja, sebenarnya kalau kita tengok dengan maksud yang lebih luas, bukan sekadar buang air, maksudnya benda-benda yang mencemarkan, buang sampah ataupun kalau kita di jalanan, buang air di jalanan. Kenapa Nabi tak bagi? Sebab dia menyakitkan orang. Maka kalau kita tengok dalam maksud yang lebih luas,
larangan ini sebenarnya termasuk larangan buang sampah daripada tingkap kereta sebagainya. Maka ia termasuk sebenarnya pada maksud yang umum daripada larangan kita buang air di jalanan ni kerana dia menyakitkan orang. Dia menyakiti orang. Faham Sebab apa dia dilarang? Menyakiti orang. Jadi apa sahaja yang berkait dengan menyakitkan orang di jalanan, maka dia termasuk daripada larangan ini. Kemudian serta lubang. Serta pada lubang, maksudnya buang air kat lubang. Asaq. Lubang ni sebab takut ada binatang. Kerana ditakuti ada binatang yang duduk di dalam lubang tersebut. Seterusnya, tidak boleh juga menghadap serta membelakang matahari dan bulan. Yang ini walaupun disebut begini tetapi yang sahihnya tidak dimakruhkan kerana apa? Kerana kalau kita tidak dimakruhkan tidak makruh membelakang tetapi makruh sekiranya menghadap. Yang ini pun di luar bangunan lah. Yang ini juga di luar bangunan. Maksudnya ketika berada di luar, di kawasan lapang yang tidak berbumbung. Tapi kalau dalam bumbung macam mana kita nak tahu kan matahari kat mana. Dah jenuh pula nak cek matahari kat belah mana. Kan? Okey. Saya tertinggal tidak boleh berkata-kata, tertinggal. Wala yatakallam, tidak boleh berkata-kata ketika membuang air kecil dan besar. Tidak boleh bercakap ketika membuang air besar ataupun air kecil. Ketika berhadas, ketika kita buang air tak boleh bercakap. Yang ini pun jelas terdapat hadis menyebut tentang larangan untuk bercakap. Contohnya mak panggil ataupun orang rumah panggil, suami panggil, kan kata kita panggil anak kita, mak kejap kat dalam tandas. Tak boleh sebenarnya. Buatlah macam mana dehem ke apa ke. Kerana secara jelasnya ia adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW daripada seseorang itu. Ada orang call. Okay. Suara Ustaz hilang ya. Ustaz lain tak ada. Suara tak ada. Ada tak? Okey tak? Sebab banjir ke Betty? Okey. Ada dah. Tapi slow. Hilang balik kan? Tak ada, Ustaz tak ada kan? Ustaz kena cakap dulu. Ustaz cakap dulu kita dengar. Ustaz. Tu Ustaz. Hilang Ustaz. Banjir Ustaz tak ada ni. Hujan kot tempat Ustaz. Tempat kami ni nak hujan lah. Tempat saya hujan lebat dah. Ustaz mute dulu. Saya Ustaz mute bersama dulu buka hujan. balik. Off sekejap speaker and then on balik. Ada tak? Ada. Okey. 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 Risau kami Ustaz hilang. Yang tidak ada di dalam teks iaitulah memegang kemaluan dengan tangan kanan. Yang itu juga adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kita buang air, kita memegang kemaluan kita, kubul ataupun dubur dengan tangan. Ni kalau biasa orang lelaki kalau dia buang air kan dia pegang dia punya bird dia dengan tangan kanan, maka adalah satu yang terlarang. Pegang tangan kiri. Begitu juga basuh pun tangan kiri.
Okey. Satu muka je dapat. Dah pukul 4 dah. Okey, saya buka soalan lah. Kalau ada, takut ada soalan. Istinja saya tak ada. Yang lain ada kot soalan. Boleh. Kalau tanya lain pun kalau Ustaz, ya. kalau kita pergi masjid kan, kita naik motor musim-musim hujan macam ni, hujan air becak tu mercik kita punya kain. Macam mana kita kena solat Ustaz? Lepas tu yang kedua pula, kita ambil semayang dekat PD, kemudian air yang kita ambil semayang tu daripada simen tu mercik ke kain kita untuk kita pakai solat. Okey. Kalau kita naik motor ada air kan takut katakan sangkaan kita ada anjing ke sebelum tu di situ kan dan sebagainya. Maka ini semua hukum-hukum ni dia termasuk dalam istilah fiqh dia umumul balwa. Apa tu umumul balwa? Iaitulah benda yang langsung ataupun sangat susah untuk kita elak. Contohnya air yang berada di jalan lopak dan kita pun tak tahu secara jelas air tu najis ataupun tidak. Maka itu semua termasuk daripada benda-benda yang dimaafkan di dalam agama kerana yang pertama kerana kita tidak kita panggil apa? Di sana tidak ada unsur najis yang yakin, yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana dia adalah satu benda yang biasanya orang tak boleh nak elak. Mercik, kalau hujan tu memang, bukan kalau ada lopak memang akan ada lah mercik-mercik daripada air daripada jalan tu kena dekat kaki dan kena pada kain dan sebagainya. Begitu juga kalau ambil wuduk tu, sama je. Lebih-lebih lagi lah kalau wuduk, bukan di situ bukan ada najis tempat wuduk kan. Bukan ada orang buang air di situ. Lebih lagi memang tidak ada masalah kerana yang pertama dia bukan najis, yang kedua dia adalah benda yang bukanlah tak mungkin tetapi sangat susah ataupun sangat sukar lah untuk dielakkan. Maka dia termasuk daripada hal yang dimaafkan dia adalah kerana dia daripada bab umumul balwa, istilah dia. Benda yang payah lah nak elak lah. Memang kita Ustaz, terima kasih. Okey, sama. Asal lagi? Saya nak tanya Ustaz. Boleh, Prof. Ya. Tentang penyucian najis pada kanak-kanak yang kebanyakan orang guna wet tissue tu Ustaz. Macam mana Ustaznya hukumnya tu? Wet tissue. Wet tissue tu dia kesat tak? Dia macam ni. Apa sahaja alat, tapi sebenarnya mestilah benda yang kesat lah. Tujuan mesti menggunakan benda yang kesat untuk memastikan najis tu terikut sekali dan maksudnya tidak ada baki yang tertinggal secara am. Sebenarnya kalau pakai batu pun, tapi saya pun tak pernah try lah. Kalau dalam buku-buku fiqh disebut, dia akan ada meninggalkan sikit-sikit kesan. Sama ada kesan najis yang sedikit ataupun sekurang-kurangnya dia ada bau. Maksudnya, jadi yang dimaksudkan sebenarnya, kalau kita boleh faham secara menyeluruh, iaitulah kita guna apa sahaja alat, yang penting dia adalah alat yang dibenarkan guna. Dan yang kedua, dibenarkan guna maksudnya dia bukan tulisan yang mesti dihormati, contoh kan. Ataupun tulang. Dan yang kedua, dia menghilangkan kesan najis tersebut. So, sekiranya najis itu hilang, kesan dia, bau, warna,
rasa susah nak pastikan kan. Kiranya hilang, gunalah apa sahaja, dia dibenarkan. Walaupun pada asalnya dia wet tissue tak kesat sangat kan. Wet tissue tak kesat. Tetapi dia hilang ke tak? Dia macam ganti air lah. Ada air sikit dalam tu, dalam tisu tu. Tapi dia Ya. tak kesat lah. Jadi Okey. maknanya dibolehkan lah Ustaz ya? Boleh. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, nak tanya, Ya. yang tadi balik kepada wet tissue tu, ada yang berpendapat setelah kita membersihkan dengan wet tissue, kita hendaklah membersih bahagian yang dah hilang najis tu, membersihkan bahagian tu dengan air lalu. Macam mana Ustaz? Okey. Yang itu yang paling utama. Macam mana yang kita sebut tadi, Paling afdal lah. yang paling baik. afdal. Katanya kalau orang dia menghimpunkan dua, menggunakan objek dan dia kemudian diakhiri dengan air. Tapi kalau dia memilih salah satu tadi kan, boleh. Lagi mana hilang najis tersebut. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, kenapa kena pakai batu batu, benda-benda yang keras kan? Kenapa tak daun ke? Mesti ada sebab batu tu kan? Secara saintifik ke? Kalau batu tu dia memang disebut dalam hadis. Tetapi kemudian para ulama melihat kenapa batu, iaitulah dia melihat kepada sifat batu itu. Bukan kerana dia batu. So apa-apa yang mengambil sifat seperti batu iaitu kesat, dengan maksudnya dia termasuk daripada objek yang boleh digunakan untuk bersuci. Tapi dia tak menyerap. Dia kesat tapi tak menyerap. Kan? Bagus soalannya sebenarnya, sebab sebenarnya kerana kalau menggunakan batu, sebab tu saya cakap tadi kalau buku fiqh dia akan sebut, memang akan ada tinggal sedikit sebanyak kesan najis. Sebab itulah dia afdal batu dan kemudian lalu dengan air. Jadi soalan tu sebenarnya, kalau ada tinggal kesan-kesan tu macam mana kalau kita guna batu saja? Tu dipanggil najis yang sedikit yang dimaafkan. Faham Faham. Bukan mesti batu. Maksudnya dia mesti sifat dia macam batu. Saya rasa ni ada call curious. Sebab tu yang Kak Azaria hantar. Apa dia Ustaz? Saya sebenarnya tanya yang batu tu maksudnya dalam hadis tu adalah, adakah dia memang asalnya memang guna batu ataupun dia penggunaan batu tu sebagai simbolik untuk akan digantikan dengan benda-benda yang lain. Sebab batu tu kesat membayangkan boleh menggunakan objek lain selain pada batu yang asasnya batu itu kesat. Betul. Tu kefahaman yang betul. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, kalau tak ada apa-apa mungkin kita boleh tangguh dulu. Ada lagi? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, mungkin kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.